Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Sihat kan semua kat rumah tu? Insya-Allah. Untuk video yang kali ini Ustaz akan mengajar mata belajar fiqh untuk kelas 2 Ibn Sina noh. Ni khusus untuk kelas 2 Ibn Sina insya-Allah. Jadi buku fiqh tahun 2 ni macam ni lah, macam tahun 1 juga. Untuk tahun 1, 2, 3 buku fiqh dah sama je, warna biru macam ni. Cuma beza dia tulis 1, 2 atau 3. Ni 2. Terbalik sikit lah sebab kamera terbalik kan. Pakai kamera selfie punya, dia terbalik lah. Okey, tak apa. Jadi Ustaz nak sekarang kamu ambil buku fiqh kamu, yang mana biru tu, kamu buka buku kamu, buka muka surat yang keempat. Tajuk pertama ni muka surat keempat. Jadi hari ni kita akan masuk terus untuk subjek fiqh tajuk yang pertama, pelajaran yang pertama. Apakah tajuk pelajaran pertama ni? Tajuk pelajaran pertama kita adalah bersuci, bersuci. Ataupun dalam bahasa Arab panggil at-taharah. Sebut tengok, at-taharah. Okey, itu dalam bahasa Melayu panggil bersuci. Okey, baik. Kenapa boleh kata Ustaz tahun 1, tahun 2, tahun 3 Ustaz ada ajak tajuk pertama mesti bersuci? Sebab apa? Sebab apa bersuci ni selalu diletakkan pada tajuk pertama? Dalam kitab-kitab fiqh pun, yang lain-lain yang macam kitab-kitab fiqh yang besar pun, kebanyakannya letak tajuk at-taharah ni depan sekali. Kenapa tak ngaji ibadah dulu? Kenapa tak ngaji ibadat dulu? Kenapa tak ngaji tentang hukum hakam dulu? Kenapa ngaji bab taharah dulu? Ngaji bab bersuci dulu? Sebab apa? Nak tahu sebab apa? Sekejap kita tengok sebab apa. Bersuci ni selalu diletakkan sebagai tajuk yang pertama. Sebab apa bersuci ni sangat penting? Sampai dia kata setiap tahun kita akan tajuk pertama ni mesti bab bersuci. Sebab apa? Sebab kita tengok bab lain. Sekarang Ustaz pesan kepada kamu, pastikan buka buku, bagi perhatian, dengar elok-elok. Kalau tak jelas pakai earphone. Sebab kita belajar dalam keadaan kita ni berjauhan. Kita dalam keadaan berjauhan. Kamu tak ada depan mata Ustaz, Ustaz tak ada depan mata kamu. Jadi kalau apa-apa, kalau kamu tak faham, susah. Kalau depan mata tak apa. Tak faham, kamu boleh angkat tangan, Ustaz, maaf saya tak faham, minta ulang sekali lagi. Kan? Tu kalau ada depan mata. Tapi disebabkan kita ni duduk jauh, duduk jauh, jadi kita ni tak mampu nak bertanya kalau ada apa benda yang tak faham. Tapi nak tanya boleh. Kamu lepas kamu tengok video Ustaz ni, kalau kamu tak faham, kamu boleh minta tolonglah mak ayah kamu. Bagi yang siapa yang tak ada info sendiri, minta tolong mak ayah kamu, boleh telefon Ustaz ataupun PM Ustaz, tanya soalan apa yang kamu tak faham. Tapi kalau yang ada info sendiri tu senang lah, boleh WhatsApp Ustaz terus ataupun telefon Ustaz, tanya soalan. Jadi bukan tak boleh tanya soalan, boleh, tapi lambat sikit lah. Tengok video habis dulu baru nak boleh WhatsApp Ustaz tanya soalan. Tapi kalau Ustaz ada depan mata kamu, senang. Tak faham, waktu tu juga kamu boleh tanya. Tapi ni lambat sikit lah nak tanya sebab nak WhatsApp. Tu pun kalau Ustaz buka info cepat. Kalau Ustaz ada kerja, lambat buka info, lambat dapat jawapan. Jadi Ustaz nak kamu bagi perhatian, dengar betul-betul, bagi apa? Bagi faham. Bagi faham apa yang Ustaz ajarkan kepada kamu. Okey. Jadi tajuk yang pertama dalam subjek fiqh tahun 2 iaitu bertajuk bersuci. Tajuk dia bersuci, dalam bahasa Arab panggil at-taharah. Okey. Apa itu bersuci? Kita tengok sebab apa itu suci. Poin pertama dia, bersuci itu adalah sesuatu yang wajib di dalam ajaran Islam. Wajib ni wajib pula. Bersuci ni adalah wajib. Bersuci ni wajib, bukan sunat, bukan makruh, bukan harus, bukan haram, tapi wajib, mesti bersuci, mesti wajib. Like mesti tu Melayu lah, bahasa Arab dah wajib. Wajib dan mesti kena bersuci, kena buat.
tanpa bersuci ibadah tidak akan diterima oleh Allah. Nah. Sebab apa bersuci ni wajib? Sebab kalau kita tak bersuci, ibadah kita tak diterima oleh Allah. Tu. Nampak kata betapa pentingnya bersuci tu. Sampai setiap tahun tajuk pertama je mesti bersuci. Sebab kalau kita tak bersuci, kita buat apa pun Allah tak terima. Kita sembahyang Allah tak terima. Kita baca Quran Allah tak terima. Kita sembahyang sunat Allah tak terima. Sebab apa? Sebab kita tak bersuci. Jangan main-main. Kalau kita tak bersuci, ibadah kita tak diterima. Ibadah kita tak diterima. Okey, kita tengok situ ada ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allah taala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surah Al-Baqarah ayat 222. Apa maksud dia? Maksudnya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi tadi dia kata bersuci ni sangat wajib. Bersuci ni wajib. Sebab apa kata wajib? Mai mana dalil tu? Okey, bila ustaz nak beritahu sikit penjelasan lah. Bila sebut dalil tu, okey. Kamu pernah dengar perkataan dalil? Ustaz pun sebut perkataan dalil tadi kan? Mesti semua pernah dengar perkataan dalil tu. Kita dah sebut dalil. Kadang-kadang kita sebut dalil. Setengah orang tahu dia sebut dalil tapi tak tahu maksud dalil tu apa dia. Siapa sini tahu maksud dalil apa dia? Angkat tangan. Siapa tahu maksud dalil apa dia? Dalil tu dalam bahasa Arab, bahasa Melayu dia bukti. Dalil ni bahasa Melayu dia maksud dia bukti. Okey, macam ustaz kata tadi. Okey. Bersuci ni adalah wajib. Dalam ajaran Islam. Tahu mana wajib, apa bukti dia? Nak ataupun kalau kita kata Arab, apa dalil dia? Bukti dia apa dia? Ni bukti dia ni. Dalam Quran Allah kata apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tu dalil dia, tu bukti dia yang mengatakan bersuci itu adalah wajib. Okey, apa maksud dia? Maksud dia sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Pertama sekali Al-Quran ni beritahu apa? Allah ni sangat menyukai orang-orang yang bertaubat. Apa itu bertaubat? Bertaubat tu adalah dia ni orang tu dia bila dia buat salah, dia buat kesilapan, dia buat dosa, dia mengakui kesilapan dia, dia mengakui kesalahan dia, dia mengakui dia ni berdosa. Jadi dia pun buat apa? Dia kembali kepada Allah dengan cara apa? Dia minta ampun kepada Allah. Orang yang bila mana dia buat silap, dia buat salah, dia mengaku kata dia buat silap, dia buat salah. Jadi dia pun bertaubat, itu dia kembali kepada Allah dan dia minta ampun kepada Allah. Kita itulah, kita ni semua manusia termasuk ustaz kita semua ni, kecuali para nabi dan rasul. Bila kata manusia ni, tak kira lah ustaz ke apa pun, dia akan buat dosa. Sebab manusia ni la yakhillu minal khata'. Manusia ni tidak sunyi daripada melakukan kesilapan. Kita ni manusia biasa, bukan nabi. Jadi kita ni akan sentiasa melakukan kesilapan. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, setiap kali dia tersilap, dia terbuat salah, dia akan bertaubat, iaitu dia minta ampun kepada Allah. Dan kalau boleh taubat nasuha terus. Taubat nasuha, taubat yang terbaik, iaitu bila benar buat silap, bukan setakat dia kembali kepada Allah, bukan setakat dia minta ampun, tapi dia juga takkan buat lagi dah kesalahan yang sama. Dan ibarat kita jalan, hari ni kita terjatuh lubang, esok kita jalan, kita tahu dah lubang tu ada lubang, jadi kita kena elokkan daripada jatuh dalam lubang tu lagi. Kalau kita ni jalan-jalan, hari ni jatuh lubang, esok jalan-jalan jatuh lubang yang sama lagi, esok lagi jalan jatuh lubang yang sama lagi. Maknanya kita ni sentiasa melakukan kesilapan yang sama. Maknanya dia tu orang yang jenis tak bertaubat lah tu. Dia buat salah, dia buat silap, tapi dia tak bertaubat. Jadi kita ni sebagai orang Islam, yang kita ni sebagai orang yang mengaji, kita ni setiap kali kita buat silap, kita minta ampun. Dekat siapa? Dekat Allah. Kalau buat silap dekat orang, minta ampun dekat orang.
Kalau kita buat silap dekat kawan kita minta maaf kat kawan. Buat silap dekat cikgu, minta maaf kat cikgu. Buat silap dekat mak ayah, minta ampun kat mak ayah. No? Buat silap dengan Allah, contoh kita tertinggal sembahyang, minta ampun dengan Allah. Kita minta ampun dengan Allah, kita ganti balik sembahyang kita yang kita tertinggal tadi. No? Itulah orang yang pertama, Allah sangat menyukai orang-orang yang bertaubat. Yang kedua, iaitu Allah juga menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Allah ni sangat-sangat suka orang yang mensucikan diri, orang yang menjaga kebersihan, orang yang menjaga kesucian diri dia. Okey. Kita nak sebut bersuci tu, apa maksud bersuci tu? Kita tengok apa maksud dia. Okay. Bersuci artinya membersihkan badan, pakaian dan sesuatu tempat atau benda dari segala hadas kecil dan hadas besar dan dari segala najis. Okey. Yang pertama sekali, bila kita tengok bersuci ni, bersuci kita kena bersuci 3 benda. Kita kena jaga bersuci ni 3 benda. Bersuci badan kita. Badan kita kena jaga supaya badan kita dalam keadaan suci dan bersih. Okey, contoh kita dalam keadaan hadas kecil dan hadas besar. Okey, kita nak sucikan diri daripada hadas kecil dan hadas besar. Okey, hadas kecil, cara nak sucikan diri daripada hadas kecil dengan cara apa? Kita mengambil wudu, mengambil wudu. Okey, contoh kalau air tak ada, macam mana kita nak sucikan diri? Nak suci diri daripada hadas kecil dengan cara bertayamum. Yang kedua, nak sucikan diri tubuh badan kita ni daripada hadas besar. Macam mana nak sucikan diri daripada hadas besar? Iaitu dengan cara kita mandi wajib. Kita kena mandi wajib. Contoh ayat tak ada, macam mana nak mandi wajib? Dengan cara bertayamum juga. Dengan cara bertayamum juga. Okey, jadi contoh tu nak suci diri daripada hadas kecil dan hadas besar. Tapi macam mana nak cuci badan kita daripada najis? Tadi bab hadas kecil, hadas besar selesai. Dengan cara kita ambil wudu untuk hadas kecil dan juga mandi untuk hadas besar. Kalau ayat tak ada, kita kena tayamum. Itu untuk hadas. Tapi bagaimana pula kalau najis kat badan kita? Kena basuh. Contoh, kita duduk jalan-jalan, tiba-tiba tepuk. Burung berak atas kepala. Burung berak atas kepala. Jadi macam mana? Basuh. Bersuci dengan cara apa? Basuh. Sebab dia tu najis burung tu dikira sebagai najis mutawassithah, najis pertengahan. Najis ni ada 3 najis mukhaffafah, tu najis mutawassithah dengan najis mughalladhah. Mukhaffafah ni najis yang ringan, yang kedua najis mutawassithah iaitu najis yang pertengahan, dan yang ketiga najis mughalladhah itu najis yang berat. 3 benda. Okey. Najis najis mukhaffafah ni, ringan ni senang je, ada lap cukup dah. Najis mukhaffafah satu je. Ingat najis mukhaffafah ni satu sahaja, iaitu air kencing bayi lelaki yang berumur bawah 2 tahun. Bayi lelaki yang umur bawah 2 tahun yang hanya minum susu mak dia saja. Tapi kalau umur 2 tahun, dia makan macam-macam dah. Dia minum susu das and lady ke apa ke, dia makan Nestum ke apa ke, tu kalau dia kencing tak dikira najis mukhaffafah dah. Najis mukhaffafah ni air kencing bayi lelaki yang bawah 2 tahun yang hanya minum susu mak dia saja. Dia tak makan benda lain, dia tak minum benda lain, dia hanya minum susu mak dia saja. Najis apa ni adalah najis mukhaffafah. Cara nak cuci dia lap apa dah. Lap pun tak apa dah. Ranjih ayat sikit, lap. Ranjih ayat sikit, lap. Tu cara nak cuci daripada najis mukhaffafah, najis yang paling ringan. Yang kedua najis mutawassithah ni, contoh dia apa dah? Kencing, berak semua tu, najis kamu tu semua. Najis binatang-binatang lain kecuali khinzir dan juga anjing. Yang lain tu dikira sebagai najis mutawassithah, najis pertengahan. Cara dia basuh je.
Cara dia dengan membasuh gunakan air mutlak. Dan yang ketiga, najis mughallazah. Najis mughallazah ni adalah khinzir dan juga anjing. Khinzir dan juga anjing. Okey, contoh macam ustaz pernah ngajar kelas. Kan kadang-kadang ustaz sebut apa? Najis mughallazah ni adalah anjing dan juga babi. Setengah orang ustaz, ustaz, mana boleh kata babi? Salah. Tak salah. Nak kata kataan babi tu tak salah. Yang salah tu kalau kata kat orang. Yang salah tu kalau kata kat orang. Nak buat macam mana dah menetang tu nama babi, takkan nak sekali sebut. Yang salahnya kalau kita kata kat orang. Contoh ustaz ngajak, ustaz sebut. Tadi ustaz ajak, ustaz sebut najis mughallazah adalah anjing dan juga babi. Salah dah ustaz sebut babi tu? Tak salah, sebab ustaz tak kata kat orang. Ustaz nak ajak, nak bagi tahu kata najis mughallazah tu anjing dan babi. Nak buat macam mana dah nama dia babi. Kalau khinzir pun sama jugalah. Khinzir tu bahasa Arab. Khinzir tu bahasa Arab. Sebut khinzir pun salah kalau kata orang ni khinzir sungguh. Salah, tak boleh. Walaupun sebut khinzir, walaupun sebut khinzir tetap salah kalau kata-kata kat orang. Melainkan kita ni gunakan perkataan tu dengan untuk benda yang baik. Contoh macam lembu. Salah sebut lembu salah tak? Tak salah. Tapi kalau kita kata kat orang ni lembu, salah. Salah sebab apa? Sebab kita guna ke arah yang tak baik. Perkataan tu dia bukan kata perkataan tu elok tak elok. Dia akan jadi tak elok kalau kita gunakan dengan cara yang tak baik. Tak kira dalam datang apa pun, kan? Kalau kita gunakan ke arah yang tak baik, jadi tak baik. Tapi kalau kita guna dengan cara yang baik, tak salah, tak jadi dosa pun. Yang macam kita sebut babi tu kan, tak salah. Macam ustaz sebut sekarang ni, ustaz sebut kataan babi tu. Salah tak salah. Sebab ustaz tak kata kat orang. Ustaz gunakan dengan cara yang baik, ustaz mengajak kat orang. Yang salah tu kalau kita kata dekat orang. Faham elok tak? Okey, yang seterusnya iaitu pakaian. Pakaian kita juga kena bersih. Pakaian kita juga kena suci. Pastikan kita nak semayang tu, kalau boleh kita ambil pakaian yang baru dibasuh lah. Pakaian yang baru dibasuh, yang kita yakin kita suci. Yang kita yakin pakaian kita suci. Sebab nak semayang ni, kita nak semayang, bukan setakat badan je kena bersih. Pakaian kita pun juga kena bersih, kena suci. Nak semayang pakai baju lepas pergi motong, nak semayang pakai baju lepas main bola, jenuh. Pastikan pakai pakaian yang baru dibasuh, yang kita tahu, kita yakin kata baju kita tu bersih, ataupun baju kita ni suci daripada najis. Ada kita tahu ada baju kita tahu itu, contoh kita tahu baju kita kat penjuru rumah, penjuru bilik. Lepas tu kucing masuk, kucing angkat kaki, dia kencing atas baju kita. Lepas tu kita lah tak tahu apa, kita lah kebetulan tinggal lah mau baju itu. Tapi air kencing kucing tu pun dah kering lah. Kita pakai bau macam ni, bau hancing lah. Kita pakai mayang pula. Pakai mayang. Sah tak solat kita? Tak sah, sebab pakaian kita ada najis. Tak suci. Pastikan juga nak solat ni bukan setakat badan kita, tubuh badan kita ni suci dan bersih, tapi juga pakaian kita juga kena suci dan bersih. Dan yang ketiga, tempat ibadah. Tempat kita tempat ibadah tu. Contoh kita nak semayang, pastikan tempat kita semayang tu tempat yang suci dan bersih. Dah tak kita tengok ada tik cicak penuh itu, semayang bilas itu pun tak boleh, sebab ada najis, ada tik cicak itu. Tak boleh nak beribadah dekat situ. Sebab tempat pun juga kena bersih dan suci. Sebab tu ada tengok dekat masjid kan, ada tok siap dia nampak tu atas kapek ada tik cicak, dia pun ambil sapu buang. Sebab apa? Sebab dia nak menjaga tempat ibadah tu supaya suci. Pahala besar kot jadi siap ni. Jadi tok siap ni pahala sangat besar, sebab dia menjaga kesucian dan kebersihan masjid supaya untuk orang lain beribadah. Jadi ingatlah 3 benda tu. Bila kita nak beribadah, kita kena bersuci. Apa dia bersuci tu benda? Yang pertama, bersuci tubuh badan kita daripada hadas kecil dan hadas besar. Dan juga kita kena bersuci tubuh badan kita daripada segala najis. Seterusnya, bersuci pakaian kita. Pakaian juga kena suci. Lepas tu yang ketiga, tempat ibadah kita juga kena suci. Barulah lengkap kita nak beribadah dengan sempurna, insya-Allah.
Mudah-mudahan dengan kita menjaga kesucian diri kita dan juga pakaian dan juga tempat ibadah kita, Allah menerima segala ibadah kita. Jadi cukup 20 minit. Ustaz buat video 20 minit saja, tak boleh panjang-panjang. Nanti jenah kamu nak tengok lagi. Jadi nanti insya-Allah lepas ni kita akan sambung lagi untuk subjek dan untuk tajuk bersuci ni ada lagi 2-3 muka surat. Jadi hari ni muka surat pertama saja 20 minit. Jadi Ustaz harap kamu dapatlah memahami apa yang Ustaz sampaikan. Jadi Ustaz nak kamu belajar betul-betul, kamu bagi perhatian betul-betul supaya kamu dapat memahami apa yang kamu pelajari insya-Allah. Jadi segala yang baik itu daripada Ustaz, segala yang baik itu daripada Allah, dan yang kurang itu adalah daripada Ustaz sendiri. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.